Melayang seringgit di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Kami mengucap selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan rahmat dan keizinannya dapat kita bersama-sama memeriahkan majlis kita pada pagi ini, iaitu program Now Everyone Can Speak yang dilaksanakan secara atas talian pada pagi yang mulia ini. Pada kesempatan ini, majlis mengucapkan sekali lagi ucapan selamat datang kepada anda semua. Yang dihormati Encik Ahmad Fitri Yahya, personaliti dan pengacara TV, penceramah jemputan yang didatangkan khas pada hari ini. Yang dihormati Saudara Muhammad Amiruddin bin Abdul Jalil, yang dipertua Persatuan Pendidikan Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dihormati Saudari Nur Alia Batrisha binti Fadilah, pengarah program Bengkel Pengucapan Awam Now Everyone Can Speak. Seterusnya, barisan ahli jawatan kuasa pelaksana dan mahasiswa-mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Program Now Everyone Can Speak ini merupakan salah satu program yang dianjurkan di dalam protokol week anjuran Lajnah Perhubungan Awam dan Antarabangsa Persatuan Pendidikan Islam UPSI. Seterusnya, untuk makluman semua juga, program Now Everyone Can Speak ini mempunyai 2 slot. Slot yang pertama, Talk with Confident bersama Encik Fitri Yahya, dan slot yang kedua pada sebelah petang, iaitu slot amali dan praktikal bersama Saudari Sharifah Fatina Afrika. Oleh itu, jangan lepaskan peluang untuk meluangkan masa anda dalam menuntut ilmu sepanjang satu hari ini. Nama diberi Encik Ahmad Fitri bin Yahya, merupakan seorang pengacara dan personaliti TV Malaysia. Beliau merupakan lulusan Sarjana Muda Komunikasi, Filem dan Penyiaran dengan minor Pengajian Islam di Universiti Sains Malaysia USM dan penerima anugerah pingat emas Knight Chancellor USM ketika istiadat Convocation USM 2003. Tidak hanya aktif dalam dunia pengacaraan, beliau juga aktif dalam bidang penulisan lirik juga buku. Antara karya tulisan beliau bertajuk Haruman Puisi Cinta dan Pantun Penyiri Pengantin. Karya terbaru istimewa sempena Maulid Rasul bertajuk Dari Kizri ke San Liorpa. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Ahmad Fitri Yahya untuk memulakan slot pada pagi ini. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Okey, Assalamualaikum. Dapat dengar semua ya? Dan terima kasih untuk anda semua warga UPSI yang bersama saya untuk pagi ini. Moga berkat Tuhan dipancarkan segala ilmu dan diturunkan kefahaman untuk semua. Sebab yang paling penting dalam kehidupan ini kepandaian untuk berkomunikasi yang menjadi terasa penting kepada wibawa, karisma, ilmu dan pencapaian. Kalau boleh sebab saya tak nak menggunakan sebarang slide sebab ialah anda semua dalam bilik kuliah dah terbiasa dengan berbagai lembaran ilmu slide kan. Kemudian tak nak terlalu formal. Kali ini saya lebih ingin melihat pada interaksi. Kalau ada sebarang soalan sambil saya bercakap boleh terus ajukan sebab saya lebih suka sesi yang interaktif ya. Kalau ikutkan memang mencabar sesi online ni sebab kalau khusus tentang komunikasi ni memangnya kena berdepan dan cabaran juga bila-bila kita terpaksa membuat secara maya, namun bukan halangan untuk terus memberikan ilmu untuk anda. Okey baik, sambil saya berbincang, kalau ada sebarang soalan, sebarang isu, boleh terus kita di ruang komunikasi sebab ianya akan lebih menarik ya. InsyaAllah semoga dapat maklumat yang kita ingin kongsikan. Baik, hari ini kita melihat bahawa kepentingan berucap ni amat penting. Kadang-kadang anda terutama di UPSI ini dikaitkan dengan bidang pendidikan, bidang yang perlu tampil di depan untuk menerangkan ilmu. Jadi agak sedih juga andainya ada yang tak dapat melepasi tahap untuk jadi penyampai yang baik. Sebab kita bukanlah untuk pertandingan, bukan untuk apa-apa, tapi lebih kepada kualiti dalam berucap. Okey, baik. Apakah ramuan yang diperlukan untuk pengucapan ini? Pasti ramai bertanya. Baik, sebelum kita pergi kepada aspek yang lain, saya ingin melihat bahawa ianya bergantung kepada kualiti bacaan sebab ia melibatkan kita berhujah haruslah didasari dengan fakta yang baik, yang padu ya. Sebab itu kalau kita tengok ramai yang boleh merapu, ramai yang boleh bergosip, membawang, tapi tidak ada kepada kualiti dalam berucap.
Bermaksud cakap kosong, tak ada fakta, tak ada sesuatu yang berimpak kepada pendengar. Sebab saya percaya di zaman sekarang ni ramai yang terlibat dengan TikTok, terlibat dengan mungkin WeChat dan sebagainya. Benda yang ringan, yang santai, sedangkan anda yang terpilih ke universiti ada tanggungjawab untuk membandaikan masyarakat. Kalaulah pelajar varsity sendiri dalam kategori yang terikat dengan tingkah laku TikTok contohnya, yalah TikTok tu banyak luas kan, ada yang berapu, ada yang mungkin berfaedah. Kalau kita pun attitude tidak menggambarkan warga varsity, apatah lagi mereka yang tak dapat ke menerima ilmu ni. Jadi yang penting sebagai anda, bukan kita nak riak ke nak sombong ke, tapi kalau terpilih ke universiti bermaksud diberikan amanah untuk memandaikan masyarakat walaupun tidak gelar guru dan pensyarah, tapi ada amanah yang boleh anda lakukan di laman sosial, di berbagai ruang. Sebab sekarang ni dah moden, ada banyak pilihan laman sosial untuk menampilkan sesuatu yang baik. Okey, yang pertama kualiti fakta yang dah disampaikan. Itulah saya pun nampak berapa saja di individu-individu di sini sebab yalah saya panggil saya terhad. Kalau boleh saya nak nampak sebut yang terlibat pagi ni supaya bila saya panggil nama ada interaksian tapi agak terbatas. Tak apa, saya tanya dulu yang Muhammad Ridwan lah kalau dapat komunikasi ya. Okey, Ridwan dalam kursus apa? Saya ijazah sarjana muda pendidikan Islam. Okey, baik. Bila anda ambil pengajian Islam, apa persepsi kepada anda? Orang luar apa persepsi? Persepsi tanggapan mereka tinggilah kepada ilmu-ilmu keagamaan ni. Ya, kena jaga diri, kena jaga akhlak, betul ya? Ya, betul. Jadi maksudnya macam Ridwan ni latar belakang memang agama ke, SMKA ke, STPM ke? Sebelum ni saya SMKA, STPM. Okey, bila dah orang tahu anda ambil subjek pengajian Islam, maksudnya anda ni tak boleh buat TikTok nari-nari, betul tak? Ya, betul. Kalau dapat pun lagu Zafir Rukun Islam boleh lah ya. Okey, baik. Jadi apa, selain daripada kuliah, apa lagi sumber bacaan untuk tampil wibawa dalam berucap? Mungkin kita boleh selitkan kitab-kitab keagamaan seperti hadis. Kita boleh juga huraikan berkenaan dengan tafsir-tafsir Al-Quran, sirah-sirah Nabi, kisah-kisah terdahulu, para sahabat. Okey, baik. Terima kasih Ridwan. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang asas pun ramai yang tak tahu kan. Jadi tadi saya dah kongsikan tentang fakta. Contohnya anda nak berucap, saya kini berada di UPSI, sebuah kampus yang indah di negeri Terengganu. Nampak salah tak fakta tu? Kadang gaya dah betul tapi salah fakta. Ia akan beracun ataupun membunuh di bawah anda. Okay, contohnya kalau ditanya, diajak mahasiswa UPSI untuk berbincang isu-isu yang penting negara. Sekarang ni nak tanya pula dengan siapa ya? Itulah sebab pandangan saya terhad kat sini. Okay, kalau saya nak tanya dengan pengacara majlis boleh ya? Okay. Kalau isu nasional sekarang, apa isu yang hangat dibincangkan, jadi kontroversi dan sebagainya? Kalau ikut keagamaan, pasal kalau bukan keagamaan, apa isu apa? Kalau bukan isu agama lah, isu nasional, isu negara, apa sekarang ni? Isu nasional. Kalau berkaitan dengan wang tentang Perak. Okey, Perak satu. Kalau berkaitan dengan kewangan ataupun melibatkan pekerja apa? Ni COVID-19. Mungkin boleh bercakap tentang graduate. Akibat daripada COVID. Kalau tentang isu pengeluaran wang pekerja, ingat tak? Boleh juga. Isu apa tu? Tentang sebuah institusi yang menjadi kontroversi ketika ini sebab ada isu sekarang ni ramai yang terkesan dengan COVID-19, ada yang hilang kerja, jadi mereka mahukan keluar wang dari satu badan ni. Apa badan tu? Ya. Okey, dah boleh. Okey, dah ada jawapan tu ya.
Okey, jadi saya sebagai mahasiswa 20 tahun lepas saya graduate pun dah lama, dah hampir 20 tahun. Maksudnya saya nak kongsikan apa kesilapan kita yang boleh saya turunkan kepada anda semua supaya tidak mengulangi lagi. Kerana kita memanglah hebat di bilik kuliah, tapi kita kena juga cakna tentang apa yang berlaku di luar kita. Kadang-kadang kita ni mahasiswa, kalau khusus MPP ke ataupun ada manifesto ke, kita mencanang undilah aku segala macam kan, tapi kadang kita tidak relate dengan situasi di luar sana. Jadi amat penting kita ni cakna. Zaman dulu, zaman saya, internet pun memang tak wujud, tak ada WhatsApp, tak ada Instagram, tak ada Twitter, hanya ada email saja. Email tu pun tak boleh tengok di phone, kita tengok di pergi CC cyber cafe pun ada. Nokia pun Nokia 3210 yang boleh baling makhluk Allah yang lain seperti anjing. Jadi susah zaman tu ya. Jadi maklumat, memang nak cari maklumat, bayangkan kalau anda tak ada phone, tak ada laptop, tak ada Google Meet semua ni, kalau nak tahu apa-apa pergi library baru dapat maklumat tu. Susah tak? Itu cabaran kami siswa tahun awal 2000. Memang cabaran zaman sekarang. Kita lecture present, anda boleh snap, kongsi WhatsApp, dalam masa tak sampai 10 saat semua dapat artikel tu. Zaman dulu mana ada phone pun tak boleh rakam, tak boleh apa. Kalau nak maklumat tu anda kena ambil gambar dengan kamera, kemudian pergi ke kedai gambar untuk cuci, tunggu sehari dua baru dapat maklumat tu, baru boleh kongsi. Tak boleh kongsi pun, tak boleh attach dalam email semua, kena macam-macam kepayahan lah. Guna disket lagi, zaman sekarang terlalu canggih. Rugi kalau kita tidak mengejar apa yang berlaku di sekitar kita yang ada dengan kaitan. Sebab B40 memberi impak kepada mahasiswa, tak dapat ke kelas. Bagi orang yang bekerja, ibu bapa anda mungkin yang terkesan tak ada pendapatan. Jadi mereka memerlukan kewangan untuk menyuntik kembali kehidupan. Okey, baik. Tanya pula kepada Hafiz. Ya, Hafiz. Hafiz pensyarah ke pelajar? Saya masih belajar lagi. Okey, khusus apa? Masih SMP Pendidikan Islam. Oh, pendidikan Islam ya? Oh, Betul. saya nampak tadi macam rappers ya, tapi khusus pendidikan Islam. Okey, tadi isu KWSP. Sekarang nak tanya pula apa komen anda tentang isu ada yang mempersoalkan tentang status halal vaksin untuk COVID-19. Apa komen Hafiz? Komen dia, kita tak tahu lagi macam mana kesahihan dia, masih belum ada bukti yang jelas. Mungkin sebagai negara Malaysia kita patut tengok negara-negara lain dulu yang menggunakan vaksin. Okey, itu dia. Jadi kalau anda diberi peluang jadi orang yang pertama terima vaksin, anda terima tak? Saya tak mesti, saya takkan terima. Okey, apa komen Hafiz berdepan dengan orang yang anti-vaksin? Anti-vax. Untuk pada pendapat saya, mereka ni mungkin telah dimomokkan lah bahawasanya vaksin ni adalah satu benda yang pemusnah, sedangkan bila kita tengok bagaimana vaksin-vaksin telah digunakan pada lama sangat dan hasilnya saya rasa bukanlah memusnahkan. Cuma vaksin untuk virus kita punya ni mungkin itu yang ditakutkan sebab dia adalah baru. Tapi vaksin-vaksin yang digunakan selama ini, saya yakin benda tu ramai di Malaysia khususnya yang telah menggunakan dan tidak ada kesan sampingan pun. Namun mereka ni dimomokkan oleh geng-geng konspirasi untuk takut pada vaksin ni, dan hasilnya kita tengok hari ni ramai yang anti vaksin disebabkan terlampau takut dan terlampau percaya dan geng-geng konspirasi. Okey, itu dia Hafiz. Nak panggil apa? Da'i Hafiz ya, bukan ya? Saya Hafiz ya. Okey, itu dia. Maksudnya macam Hafiz tadi ada huraian, ada penjelasan dan ada juga emosi. Okay, tapi ke bab yang berikutnya tentang intonasi dan emosi. Contohnya kalau anda bercakap ayat yang biasa, nama saya Hafiz, tu intonasi yang pertama. Tapi kalau berpantun, nama saya Muhammad Hafiz. Contohnya, setiap konteks ucapan berbeza tahap intonasi ya. Kalau anda, lagi satu, anda kena tahu siapa audiens anda. Kalau anda berucap dengan pelajar tadika, tidak sama ya dengan kita nak cakap depan profesor. Okey, tanya pula kalau di depan ni ada, okey, kita pilih ni lah. Siapa ya? Siapa yang volunteer boleh bersuara tak? Volunteer. Sebab lagi best kalau dapat interaksi ya. Okey, kita tanya dengan Cik Rehana, boleh ya? Pensyarah ke siswa? Kita nampak di skrin saya Orang awam. Cik Rehana
Dapat dengar tak? Ataupun onkan mic? Orang awam bukan student. Okey, sambil itu itulah dalam pengucapan ni, sebab topik kita talk with confidence, now everyone can speak dalam konteks yang sama. Okey, Rohana dapat dengar saya? Dapat. Okey, Rohana, siswa kan? Ya, siswa. Saya takut lah nanti bisyarah ke apa kan? Okey. Okey, apa kebimbangan anda dalam berucap? Antara kebimbangan adalah lupa point. Lupa point, okey. Okay, kenapa lupa? Sebab point. tak makan kismis ke apa? Itu gurau ya. Lupa Lupa. point maksudnya gementar ataupun tak prepare, ataupun dalam bahasa Inggerisnya points are everywhere. Apa benda yang satu ni, mana satu nak didahulukan dan mana satu, macam tu kan? Kadang-kadang kita membuat preparation dengan poin-poin yang berada dalam kertas kan. Tapi bila berucap mungkin kita terlupa nak sebut apa yang telah kita senaraikan. Okey, itu dia. Jadi ini sebenarnya bergantung kepada kualiti pemahaman. Sebab kalau kita bergantung kepada teks, kita memorizing akan lupa. Tapi kalau kita menjiwai, jadi hashtagnya menjiwai sesuatu, maka dia akan keluar bagaikan air. Kalau kita menghafal, dia akan keluar bagaikan batu-batu yang berat. Okay, dia lambat ya. Tapi kalau kita cinta menjiwai topik tu, dia akan mengalir, dia akan jadi macam masuk ke alam benda tu. Bukan senang nak sampai ke level tu sebab dia memerlukan pemahaman yang mendalam, topik yang kita minat. Kalau di Rohana diberikan topik tentang pembangunan negara antara fiskal dan monetary, dapat menjiwai tak? Sebab tak faham kan, jadi memang tak dapat ya. Okay, kalau Rohana ni khusus apa, pengajar Islam kan? Ya, betul. Okay, kalau saya beri topik nasib guru kafar, awak rasa semangat tak nak cakap? Lebih bersemangat. Sebenarnya kita ni, kehebatan kita berucap bergantung kepada apa yang kita sampaikan, topik apa yang kita buat. Kalau sama juga konteksnya dengan makanan sebenarnya. Kalau okay, macam Nur Farhira suka makan apa? Tom yam ke, laksa ke, mi goreng ke apa? Saya suka makan sate. Okay, kalau kita bagi sate menjana ekonomi negara, contohnya topik. Anda pun laju lah sebab memang minat sate kan. Okay, kalau topik itu tak minat memang akan lembab. Jadi cabarannya ialah pada dapat topik yang betul-betul dekat di jiwa kita. Okay, anda sebagai macam kata coach kita hari ini, Ralia Batrisha, memang dalam khusus pengajar Islam ya? Ya, betul. Betul ya? Jadi tadi pun nampak macam da'i jugalah cara bercakap tu. Okey, kalau tiba-tiba anda masuk ke pertandingan yang formal, bukan pertandingan da'i ke apa, tiba-tiba kena buat topik BTS ataupun Blackpink. Jadi mungkin sukar lah untuk anda kan berujar sebab tak ikuti. Ke anda ni K-popers juga bukan ya? Tidak. Okay. Bukan. Okay, kalau bagi topik Raihan atau Rabbani, sedang tak nak berujar? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Jadi bergantung kepada environment, vibes, topik, apa intipati yang kita nak berucap. Okay, saya lihat, minta maaf ya, kalau saya pergi buat program macam-macam, saya buat di Jarasu, madrasah semua. Kalau saya buat di madrasah Indonesia, ya Allah senangnya, semua orang nak cakap. Tapi kalau saya pergi ke tahfiz-tahfiz sekolah di Malaysia ni, ramai yang pemalu, simpan, tak cakap. Saya tanya di madrasah Indonesia, di pesantren, kamu ni nggak ada uangnya, gimana mau survive ya di kantor ini? Jadi mereka jawab, kami berjuang di jalan Allah pastinya dicukupin ya, enggak perlu bimbang kerana rezeki itu dari Allah. Dia bercakaplah macam-macam. Tanya budak Malaysia, adik risau tak kalau rezeki tak cukup? Risau? Kenapa risau? Tak tahu. Dia macam, dia belajar agama tapi dia tak pandai untuk menghujah. Berbeza, ada tak pelajar usia dia tak peluang ke kampus Indonesia lagi? Belum ya? Belum lagi. Buat lawatan ataupun pergi ke Aceh ke aktiviti sukarelawan dengan siswa-siswi Bandar Aceh ke? Ada? Hafiz kena join? Kisah? Kisah apa?
pergi ke negara Okey. luar. Okay, maksudnya satu lain. Jadi kalau boleh saya lebih suka galakkan kalau anda banyak habis duit untuk makan ke, untuk beli benda yang merepek, saya tak tahu lah apa benda, cuba invest nanti kalau ada peluang lah, sebab sekarang ni COVID kan, untuk travel dan pergi ke campus. Pergi jauh pun mahal, tapi yang paling dekat saya rasa rujuk di kantor-kantor di Indonesia, sebab di sana tu saya lihat budaya mereka lain dengan kita. Malah kalau siapa yang ada bibik pun, bibiknya pandai bercakap ya. Tidak malu-malu. Kalau suruh nyanyi ke kat sini, saya sebagai wartawan nak suruh orang bercakap bagi mic, ya Allah susah, semua orang tak tahu. Kalau di sana pula ya, sebab Indonesia lagi cantik dia, mereka ni pandai berhujah tu sebab memang budaya kot. Budayanya memang bercakap, budayanya berhujah ya. Berbeza dengan kita ni yang sopan santun, malu-malu. Kalau saya tanya, okey, mengapa? Okey, saya tanya dengan siapa pula ya? Okey, Muhammad Ridwan lah. Tak ada pilihan sebab tak nampak banyak di sini. Okey, kenapa anda menyukai senja? Kenapa? Senja. Menyukai senja. Menyukai senja. Sebab tak ada terbenam. Ya. Saya tak dapat untuk bayangkannya. Tak pernah nampak senja. Pernah. Okey, saya menyukai senja kerana pada waktu itu kita akan dapat melihat matahari terbenam. Kemudian dan pada waktu itu juga kita dapat melihat keindahan alam semula jadi yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semesta. Okey, itu jawapan di lapis yang pertama. Cuba kita anjak sikit di level yang lain sebab anda mahasiswa banyak pendidikan Islam kan. Aku menyukai senja kerana senja adalah mukadimah kepada tahajudku. Ketika beralih siang ke malam, terbit fajar tengah malam senja, maka senja bermula maghrib, isyak, dan ku nantikan tidur seketika sebelum ku bangun tahajud cinta kepada Ilahi. Itulah mukadimahnya. Tanpa kegelapan, rahsia hati ini tak dapat dibongkar pada sejadahku. Sampai ke level itulah kita dah mahu. Ya, maknanya sebenarnya indah di mata, mengikut kata Mevlana, indah di mata hanya pandangan mata, sedangkan yang kita mahu adalah makanan kepada jiwa rohani, batiniah. Ya. Kita lihat perempuan yang cantik itu hanya jamuan mata, yang dimahukan adalah solehahnya yang mampu mengetuk pintu syurgawi yang membuka lembaran hamparan cinta. Dia nak jawab macam itulah nanti ya. Sebab tu kena ada kursus berdepan supaya cikgu boleh rotan kamu semua di depan ni. Nak mengetuk. Okey, tadi senja. Sekarang nak tanya pula kepada Hafiz. Sebab yang lihat di skrin saya ni, yang ni je wajah-wajah ni ya. Mengapa kamu menyintai hujan? Kerana hujan adalah permulaan datangnya pelangi indah menyinari hidup untuk terus membahagiakan. Kerana hujan jugalah permulaan untuk bunga yang layu terus subur, dan kerana hujanlah manusia-manusia yang dahagakan mula hidup dengan aman. Kacau. Seperti senja, senja datang dan pergi, tapi hujannya mencurah. Itulah kemahanku, mahu jatuh cinta seperti hujan, jatuh cinta berkali-kali. Okey. Kerana Allah sahaja yang tidak pernah menolak cinta. 7 warna pelangi adalah simbolik 7 Al-Fatihah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis gunung. Mengapa 7? Masih dalam misteri cinta ilahi. Jadi pelangi tadi kembang-kembangkan lagi. Maksudnya kena huraikan lagi lah ya. Macam-macam. Okey, Nuralia Batrisha. Mengikut kamu, cinta itu apa? Menurut saya, cinta itu dengan membahagiakan orang lain. Umpama sebutir permata yang sangat cantik menyinari kehidupan sang wanita. Okay, cinta boleh menukar apa? Cinta boleh menukar apa? Pengorbanan dan
Cinta menukarkan yang lembik jadi keras, yang putih jadi biru. Okay, boleh tambah lagi macam contohnya cinta boleh menukar. Kalau tengok filem-filem Indonesia, dia ada sebut cinta boleh menukar penjara menjadi istana, boleh menukar sambal menjadi apa, boleh menukar batu bata menjadi permata, boleh menukar debu menjadi kilauan emas. Jadi semuanya boleh ditukar. Bisa menukar janggutmu yang busuk itu menjadi permaidani yang berkelora. Jadi tukarlah. Bisa menukar serban itu menjadi mahkota asmara yang diberkahi dengan lafaz nikah. Jadi tukar semuanya. Okey, kita pula dengan Nurul Farhanah yang saya nampak di skrin ini. Okey, antara kelemahan kita ialah kekurangan emosi. Kadang-kadang kita ni nak menyampaikan sesuatu yang berat tapi emosinya tak sampai. Okey, contohnya Farhanah orang mana? Pulau Pinang. Okey, Penang Okey, Penang memang Penang sedang sebab dia kaya dengan ekspresi. Okey, contohnya saya bagi ayat dalam Penang, hang buat ayat boleh ke? Boleh. Okey. Okey, ayat yang pertama katanya ialah com. Ada kaitan dengan muka. Com. Okay, cuba hang buat ayat. Cok lah. Cok. Cok. Maksud cok tu apa dah? Com ni muka mastam lah. Oh, com. Okey. Okey. Allah, awak dah yang muka tu com sangat, sedih apa tu? Dah. Maksudnya, tengok tak, kalau Penang dia pandai untuk panjang-panjang kan? Okey, macam Ridwan, hang ni awak tak kahwin lagi, hang ni tak mau perempuan ke? Bila kau tu dia lerikkan, maksudnya ada intonasi. Okey, Ridwan orang mana? Saya Muar Johor. Pernah dengar tak perkataan contohnya macam coy? Macam mana? Coy, C-O-E-H. Penang punya, orang utara tahulah. Belah-belah utara ni tak apa, belum belajar habis lagi. Okey, Farhanah nak ajar apa maksudnya? Okey, Farhanah bagi ayat sikit. Okey. Farhanah onkan mic. Okey. Tak ada idea nak ayat. Tak ada, okey. Tadi hang tak ada kat Google Meet, tiba-tiba coy ada muka hang, maksudnya muncul tiba-tiba. Okey, saya boleh menguasai bahasa formal, bahasa sastra. Kuasai juga tentang dialek tertentu. Okey. Saya nampak ada mesej kat sini, tak apa. Okey. Okey, itu tentang emosi. Contohnya macam saya nak kongsi juga tentang kepandaian untuk berhenti seketika. Contohnya ketibaan Perdana Menteri Malaysia ke Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bila sebut itu, maksudnya kita berhenti itu memberi impak. Terimalah Malam Sanggar Budaya Persatuan Islam Malaysia. Contohnya bila kita berhenti itu ada impak. Hadirin sekalian, dijemput untuk menjamu selera. Kalau kita panjang, kita nasab impak dan lain. Okay, cuba Hafiz invite orang makan. Hadirin sekalian, dijemput untuk menjamu selera. Macam mana perkayaan tu ke? Lebih kurang macam itulah. Ya. Hadirin dan hadirat dijemput untuk menjamu selera. Itu macam panjangkan, cuba berhenti sekejap. Hadirin sekalian, dijemput untuk menjamu selera. Hadirin sekalian, hadirin sekalian, diminta untuk menjamu selera. Lebih dekat di hati sebab kita berhenti-henti, nampak macam kita memahami orang yang mungkin nak makan tu. Okey, Nurul Aisyah ya, binti Azli, dapat dengar saya? Ya, saya. Aisyah orang mana? Selangor, Selangor. Okey, Selangor ya. Okey, baik, dalam bab emosi ni dia perlu cuba buat pengumuman ketibaan pesawat di laman terbang.
Kira kalau kita bercakap tanpa di telefon pun, tanpa kita tunjukkan muka, kalau kita senyum, impak dia lain ya. Kalau kita dalam jiwa yang bahagia, dapat terdengar pada suara. Sebab itu kita kena bahagia untuk berucap. Kalau kita derita, kita berucap pun akan nampak sisa-sisa sengsara itu. Cuba Aisyah umumkan ketibaan pesawat apa-apa MH386 dari Bangkok mendarat di KLIA. Cuba umumkan, kita akan mendarat sebentar lagi di lapangan terbang Kuala Lumpur. Penumpang diminta untuk guna ayat sendiri. Pesawat akan mendarat ya. Sebab Aisyah ni pesawat berkisar Malaysia, kita buat mendarat dari Mekah lah ya. Pesawat MH388 dari Madinah akan mendarat di sebentar lagi. Saya pastikan, pengumuman Aisyah, bila last naik pesawat? Macam mana? Bila kali terakhir menaiki pesawat ataupun kapal terbang? Bila kali terakhir naik kapal? Last eh? Aha. 2 tahun lepas. Ke mana tu? Ke Sabah. Okey, tapi ini tukar dia dari flight ni dari Madinah. Cuba buat pengumuman bila orang dengar tu macam subhanallah, damainya suara tu. Okey. Kalau lah bayangkan kita buat pengumuman, sekejap lagi kita akan mendarat orang pun tak ada mood ya, membunuh emosi. Kita nak cari suara yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai cooling, calming and inviting. Mendamaikan. Suaranya bagaikan air yang mengalir, bagaikan burung yang berkicau, bukannya bagaikan kilat yang menyambung. Kita nampak Aisyah ni ada ciri-ciri guru agama ni. Kalau buat pengumuman pun, siswa-siswi, murid-murid akan tenang dengar. Okey. Ujian sekarang adalah kepandaian untuk susun ayat dan kepandaian untuk memahami kehendak. Okey, silakan. Bismillah. Saya cuba ya. Okey. Sebentar lagi, ketibaan pesawat MH55 dari Mekah. Lagi apa ya? Okey, tak apa, dia sebab tak biasa kan. Boleh lebih banyak kita buat latihan. Okey, dalam skrin ni saya nampak terhad skrin saya ni. Letak yang lain lelaki selain Ridwan dan Hafiz? Kalau dapat munculkan diri. Ya, saya. Okay. Selain Hafiz dan Ridwan, ada lagi tak lelaki lain? Kita ada kat sini Fikri Ramlan. Saya. Silakan Fikri Ramlan. Okey. Ni artis opsi ya, bukan ya? Bukan, saya luar daripada isi. Okey. Awak nasyid ya? Bukan. Bukan. Bukan, saya bukan nasyid. Khusus pendidikan Islam. Saya bahasa Arab komunikasi antarabangsa. Tuan muka awak memang ada sinar Arab ya? Okey. Memang nampak tipikal lah kalau pelajar ngaji Islam si muka macam ni. Kenapa? Itu saya tak dapat nak khabar lah. Okey. Orang Kelantan ya? Saya orang Negeri 9. Negeri 9? Oh, okey. Ya. Ada sikit kesilapan bacaan. Okey. Okey, baik. Topik kita hari ni, tadi tu kita bercakap tentang emosi kan? Okay, cuba awak buat pengumuman. Kita akan solat jemaah sebentar lagi. Sehingga pastikan semuanya di saf yang betul, fokus dan niatkan untuk abadikan diri kepada Allah. Guna ayat sendirilah. Nak mengajak orang supaya fokus kepada solat jemaah yang bakal dilaksanakan. Sebab inilah solat jemaah pertama selepas tamatnya COVID-19. Penting kan? Anda sebagai imam untuk menyeru kepada jemaah yang lain datang ke barisan hadapan saf ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan, hari ini kita akan menghadap Ilahi secara berjemaah setelah sekian lama ke solat di rumah. Jadi hadirin sekalian, kita pohon agar solat kita pada hari ini solat yang diterima oleh Allah dan kita buat sehabis baik, seolah-olah ini solat terakhir kita secara berjemaah
dan moga kita dapat teruskan solat seperti ini. Macam tu ke tuan? Terlalu suci ya. Ingat tak Ustaz Abdullah Khairy kan nampak macam lantang kan? Bila orang dengar pun cepat-cepat dah betulkan pelekung semua, cepat-cepat wuduk semua. Tadi macam ya Allah, suami yang baik, suami yang tak marah-marah, manja-manja, anak bangsa mama. Sekarang ni cabaran anda untuk naikkan level wibawa dan level autoritatif suara yang ada nilai auto tu. Kalau tengok orang baca berita kan, kalau dia baca berita, Assalamualaikum, berita hari ini Iran dibom. Padahal tentang bom lah, tapi suara dia terlalu damaikan. Sedangkan dia menggunakan Iran dibom dalam satu serangan oleh, jadi dia kena level of authoritative voice kena lebih tinggi. Okay. Cuba buat ayat yang ringkas, Fikri. Contohnya macam hadirin diminta berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan, lagu negaraku. Kita nak command orang kan? Okay, cuba. Guna ayat tadi Okey. Berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan, lagu negaraku. Hadirin diminta berdiri untuk sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu negaraku. Better. Sebab awak ni muka kategori muka senyum kan? Tadi dah ubah sikit macam awak nampak tegas sikit. Okey, sekarang cuba bagi ayat ni. Hadirin sekalian, kibarkan panji-panji Islam. Macam tu. Hadirin sekalian, kibarkan panji-panji Islam. Okey, dah nampak macam pejuang hadapan mujahidin ni. Okey. Sebabnya kita pandai untuk mencorakkan suara dan intonasi. Okey, sekarang ni awak ditugaskan untuk menyapa budak-budak tadika kan? Okey, cuba buat. Kita tanya, adik-adik semua, adik-adik faham tak tentang GST dan bagaimana ekonomi mampu melonjakkan ekonomi negara ke peringkat tinggi adik-adik? Adik-adik tu faham tak katanya? Okey, tak faham sebab soalan dia berat kan? Cuba buat interaksi dengan adik-adik tadika tentang Omar dan Hana. Okey, cuba. Adik-adik, hari ini abang akan ceritakan tentang satu kartun berkenaan dengan Omar dan Hana. Adik-adik suka tak cerita ni? Suka. Okey, lagi. Okey, maksudnya kalau budak-budak tanya soalan yang senang suka ke tidak? Suka aiskrim ke? Suka coklat? Soalan yang mudah lah. Suka biru ke merah? Cuba tanya dengan profesor. Profesor suka buku ke pen? Tak sesuai lah kan? Sebab the level of thinking dia lain. Topik hari ni mengenali siapa audiens kita. Okey, bayangkan audiens Fikri adalah makcik-makcik Felda. Okey, nak cerita tentang topik apa yang sesuai dalam makcik-makcik Felda? Kesihatan? Kesihatan yang macam mana? Mungkin titik beratkan kesihatan. Cuba cakap dengan macam makcik. Bahasa kena tukar Okey. Assalamualaikum puan-puan sekalian. Hari ini saya Muhammad Fikri. Saya akan menceritakan kepada tuan-tuan puan sekalian berkenaan bagaimana kita nak menjaga kesihatan. Saya harap tuan-tuan puan-puan dapat bersama saya pada hari ini untuk bersama-sama kita berkongsikan berkenaan bagaimana untuk kita menjaga kesihatan. Sesuai tak kita berbincang dengan Makcik Felda, tapi kita gunakan hashtag ataupun post di Instastory ataupun keluarkan phone masing-masing dan load di akaun TikTok masing-masing. Kalau bercakap dengan Makcik Felda, sesuai tak? Bagi saya tak sesuai. Maksudnya macam-macam dia bebas gadget, dia betul-betul fokus pada anda, kena gunakan bahasa yang mudah. Okay, sekarang tadi saya nampak Lina Amalina Lina Amalina, tugasan, Assalamualaikum warahmatullahi. Tugasan anda ialah berhujah di hadapan profesor Malaysia Okey. Ni topik apa yang sesuai untuk bincang dengan profesor ni? Mereka di Google Meet ada 20 orang profesor, topik apa yang sesuai untuk bincangkan? Tentang pendidikan. Dunia luar tentang COVID-19 ni ke yang terbaru ni, ataupun tentang lebih spesifik tajuk dia.
dan wanita. Isu kanak-kanak dan wanita. Okey, kalau begitu tu, isu tu tak isu, kalau topik yang jelas, Maksudnya? topik yang lebih spesifik, contohnya macam pengabaian emosi wanita ketika COVID-19. Okey. Baik isu ni, okey, lebih jelas, cuba buat. Tajuk dia. Tajuk. Tajuk dia, saya ambil tajuk kanak-kanak lah. Kanak-kanak, emosi kanak-kanak. Okey, baik. Terima kasih Lina Amalia. Okey, kalau boleh Malina, kalau kita berucap, berbincang meeting apa, kita cuba buang bunyi ni. Okey, mulai hari ni anda masuk kelas saya, jangan buat lagi kita cuba buat buang bunyi A. Setiap kali nak keluar bunyi, saya topik A. Setiap kali nak keluar bunyi A tu, awak ganti dengan diam ataupun senyum. Saya Okey. tak ada bunyi, sebab kita nak menghapus gangguan bunyi Boleh ke? Okey. Boleh. InsyaAllah. Okay. Apa emosi kanak-kanak? Emosi yang mengganggu kanak-kanak, contohnya macam lagi? Tadi keluar biarkan bunyi A je, terus anggap itu sebagai satu dosa jadi tak keluar. Sekali A tu haramkan keluar. Maksudnya pengucapan awam ni dia tak boleh bunyi macam macam pengucapan awam ni, maksudnya untuk lebih confident dia tak boleh macam kita keluar perkataan tu lah, betul tak? Okay, biar kita nampak flow cantik, sebab tu kita kena praktis supaya kalau tanpa teks sekalipun kita dah ada mind mapping. Di minda kita ni memang dah ready, jiwa raga dah bersedia untuk present. Itu yang kita mahu. Kalau untuk macam untuk hilang rasa darah macam darah gemuruh, macam kita, macam saya cikgu taska, jadi kita dah biasa dengan budak-budak. Contohnya dia khalayak ramai dalam dunia media ni, maksudnya kita nak elak daripada darah gemuruh tu, macam mana? Jadi berani untuk dia khalayak ramai tanpa rasa gugup, macam mana? Okay, gugup yang pertama kena praktis, ada 3 P. P yang pertama praktis, P yang kedua paksaan. Tak boleh kita macam aku tak boleh, kena paksaan. Yang ketiga kena penciptaan. Maksudnya apa yang membantu anda untuk lebih naik. Mungkin sebelum Amalina berucap tu, Amalina dengan lagu BTS dulu ke, supaya ada vibes, motivasi. Apa motivasi anda? Imaginekan wajah cinta hati ke? Kena ada penciptaan sekeliling. Tengok depan, astaghfirullahalazim, semua profesor. Jadi penciptaannya ialah anggap mereka ni hanya sebagai makhluk Allah yang lemah, yang kaya dengan nilai kemanusiaan. Jadi tak rasa takut sangat. Kita sendiri yang mencipta persepsi. Yang keempat, persepsi. Tengok di depan aku ni, astaghfirullahalazim, semua orang hebat-hebat. Itu persepsi, jangan tak teruji lagi. Bila kita menakhiri persepsi, anggap ni semua sahabat-sahabat ilmu saya. Niat untuk sedekah ilmu dipermudahkan. Okay, aku kena berucap lah. Aku ingat setiap ucapan aku hari ini adalah niat untuk sedekah ilmu pada orang. Walaupun topiknya tentang mi goreng, tetapi niat aku untuk ilmu. Lebih ramai masak mi goreng, lebih banyak pahala aku dapat. Jadi niat kita ialah untuk sedekah. Okay, Fikri apa tadi? 4 P tadi? Okay. Maknanya praktikan dan persepsi. Dia macam penuh penghayatan lah sebelum tu, macam kita kena ready lah sebelum untuk pengucapan awam tu kan, betul tak? Jika tidak ready, maksudnya hasil ni ialah P yang berikutnya tu punah. Punah ranah lah kita punya presentation. Praktis paksaan, penciptaan, persepsi untuk mengelakkan P yang lain. Yang satu tadi P punah. Okey, di satu ada kena banyak vocab. Okay, contoh saya bagi tanya dengan Ridwan. Terima kasih. Terima kasih sama. Kita sebut tentang sedih. Apa lagi yang pertanyaan seperti dengan sedih? Sendu. Sendu lagi? Menyayat hati. Okay, maksudnya satu perkataan tu banyak, kita kena kuasai banyak vocabs. Okay, contoh lain, kita tanya Hafiz. Mati. Apa yang seperti? Mati. Maki. Lagi apa? Mati lagi apa? Maut lagi? Mati bukan maki, mati. Mangkat lagi?
Mati. Kita boleh. Mampus, mati, maut, kekorban, meninggal dunia. Oh, mati. Membuskan nafas yang terakhir. Wafat. Ajar, wafat, pergi, meninggal. Okay. Waktu bila nak guna mangkat? Sultan. Lagi? Keagamaan. Okay. Wafat. Baginda Rasulullah. Okay. Mati. Saya lah. Menutup usia. Mungkin untuk mereka-mereka yang agak kenamaan. Puisi pun boleh. Sebelum kau menutup usia, aku akan cintamu sepenuh jiwa. Kerana cinta tak dapat dirasa tetapi bergetar dalam nubari. Okay. Kalau meninggal dunia, general, berita ke apa semua. Kalau kojol, lebih untuk mereka yang nak berserah diri. Bunuh diri. mampu Wah, apa lah. Sembang, kita sembang kadang-kadang tak mahu masuk maut, cuma menunjukkan ekspresi. Kalau ekspresi yang keterlaluan ni dalam sastra kita panggil apa? Sakit tak mampu punyalah jauh nak mampu maksudnya Jauh sangat. ya maksudnya kita panggil terma apa tu dalam, dia bukan metafora tapi apa dalam sastra? Terlalu jauh. Kita panggil dia hyperbola, maksudnya exaggeration yang keterlaluan. Okay, mata fikir ini umpama bintang bercahaya di sirat kilauan. Wajah Aisyah ni umpama wanita di zaman Rasulullah yang wujud kembali ketika perang dunia. Maksudnya exaggeration, ulasan yang ni over tu maksudnya hyperbola. Metafora ni kiasan je. Di ranting usiamu ada bunga taubat yang berkembang. Taubat mana berbunga tapi kita metaforakan dia. Kalau personifikasi macam mana? Suhaila, apa maksud personifikasi? Personifikasi. Pernah dengar tak? Dia lebih kepada membandingkan sesuatu benda. Saya rasa lah tak. Okay, tapi dia memberi sifat kepada benda yang tak hidup. Okay, contohnya macam burung menyanyi ataupun burung berbincang di langit rindu. Saya burung mana berbincang-bincang apa kan? Ataupun kita bagi sifat lain. Okay, Fikri buat ayat personifikasi. Personifikasi, contoh. Okay, benda yang tak wujud, tak hidup tapi kita bagi sifat hidup. Subjek tu guna haiwan lah. Haiwan boleh, benda lain boleh. Kerusi itu menari seakan-akan penari yang profesional. Okey, dah maksudnya dah faham lah, maksudnya betul lah tu. Kaabah ini bagaikan bercakap, berbicara dengan rindu umatnya di tanah Makkah. Itu maksudnya benda yang tak wujud diberikan sifat yang wujud. Okey. Kalau ikutkan kursus ni 3 hari ni dah kita kompreskan jadi sejam saja. Okey. Okey, baik, soalan yang berikutnya nak menguji adalah pisang emas di bawah belayar. Mengapa pisang emas yang di bawah belayar? Jawapannya? Sebab pisang emas tu tahan lama. Okay, tahan lama. Maksudnya sifat pisang tu masak sikit-sikit sesuai untuk bawa long term lah. Ya. Yeah. Sebab dia kan jauh belayar. Sikit, okay, dapat sikit-sikit. Kalau dia masak tu nanti masuk busuk semua. Jadi pisang emas di bawah belayar. Masak sebiji. Sebab tu dia sebut sebiji je. Okay, lagi kenapa pisang emas? Kenapa pisang emas? Sebab dia berharga. Sebab berharga, bernilai. Alah, murah je. Sesikat 30 sen di mana? Okey, sebab apa lagi? Sebab dia ada keperluan, satu keperluan. Macam Jawab kena spesifik. Keperluan apa? emas tu. Buat emas untuk kecantikan. Sebab apa? Nurhanis. Tadi Nurhanis saya nampak guru kan bukan Bukan. Saya student. Student. Jurusan apa? Pendidikan Islam. Oh, nampak sinar dakwah di wajah ya. Okay.
Kenapa pisang emas yang dibawa belayar? Sebab dia unik kot. Kod tu apa? Kod? Sim untuk bekalan bila dalam perjalanan jauh. Ya memang pisang tu untuk makan ya. Berikan jawapan-jawapan yang wow. Gunakan imajinasi. Bagi saya, pisang ni memberi tenaga dengan cepat. Okey, betul. Alan tenaga untuk belayar. Okey, itu jawapan logik lah. Jawapan yang lain? Cuba tekan. Mungkin pisang tu kan tadi kata tahan lama kan. Mungkin dia ada potensi untuk pergi jauh lah. And then dia pisang emas mungkin lagi mencantikkan ayat kot. Macam emas macam tu kan. Ayat dia tak adalah macam kalau pisang tandan macam tak sedap sikit, pisang emas. Mungkin ayat tu maybe lebih cantik lah, lebih dramatik berbanding dengan potensi dia ataupun asbab kenapa digunakan pisang emas. Baik, pendapat saya lah. Boleh saya tahu? Okey, silakan. Anas ya. Anas ni artis ya bukan Bukan. Rambut saya boleh dengar. Saya boleh Okay. dengar yang pisang emas ni betul untuk hilangkan mabuk laut. Okey, betul ya. Hilangkan mabuk laut. Kalau belayar tiba-tiba Nurhani tiba-tiba sakit kepala, mabuk dia nak muntah pisang emas ni yang merawat dia. Itu juga simbol apa kebijaksanaan orang Melayu zaman dulu dalam memilih kata, bukan hanya sekadar kata tapi ada impak dia. Okey Anas, apa lagi guna kulit pisang emas? Kalau mabuk cinta bukan Mabuk cinta di lautan gelora, ini di lautan sebenar, hidup mati. Kenapa pisang emas lagi? Kalau kulit pisang tu apa? Gigi, cat putih gigi. Awak buat putihkan gigi ya? Tengah laut tu nak putihkan gigi untuk siapa? Okey, seandainya Anas berlayar dengan kapal tu, tiba-tiba diserang lanun ya, yang ingin naik ke kapal anda. Kulit pisang emas tu ditabur, kalau dia pijak jatuh, kita pun serang dia berbagai senjata di sebalik pisang emas ni. Kan naik belayar ni tengah laut kan panas kan? Anas pernah berlayar tak? Pernah. Ke mana? Maksudnya jauh apa? Maksudnya kalau pisang emas ni orang Melayu mempunyai kehebatan dalam ilmu pelayaran dan ilmu membuat perahu serta perkapalan. Juga ilmu saintifik memilih buah apa nak dibawa belayar. Buah rambutan ke tak ada function kan? Tapi buah pisang emas ni hebat. Kalau misal kata di laut tu terlihat, dia boleh dicucurkan. Kalau perlukan tenaga, sebab dia kan manis, pisang emas kan manis. Jadi bukan hanya sekadar kata, tapi dia banyak energi lah, manis, banyak gula dalam pisang emas. Masak dia berperingkat, boleh merawat mabuk laut. Kemudian kalau lanun serang, kulitnya boleh ini. Kalau panas, cuaca terik, boleh dijadikan sebagai masker untuk kembali mencantikkan wajah. Macam-macam fungsi pisang emas. Lagi satu lebih ringan kalau buat pisang tanduk ke, tak terbawa pula. Pisang emas ni kecil tetapi dia power. Okey. Anas ni Hindustani ya? Lebih kurang Okey, Pakistani. Syaruhat. Okey, asal mana? Penang bukan? Saya faham, Kuantan faham. Okey, faham. Jadi saya sebut Pakistan. Apa maksud stan? Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. Apa maksud stan? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar, tak pernah tahu. Tak pernah tahu. Okey, pelajar agama Islam kena tahulah. Pakistan. Awak khusus apa? Saya ekonomi keuangan Islam. Oh, masih ada Islam di hujungnya. Subhanallah. Tak apa. Okey, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Okey, apa maksud stan tu? Cuba tekan. Okey, tan tu maksudnya dia jawab tanah, maksudnya land lah. Thailand punya Thai-Thans punya, Uzbekistan tanah Uzbek, Kazakhstan tanah Kazakh. Tetapi
Hindustan tanah Hindu. Pakistan tanah apa? Turkmenistan tanah Turkmen. Kazakhstan tanah Kazakh. Kalau Pakistan, Cik Osman apa jawapan? Osman ni muka macam ahli politik ya. Okey, Pakistan. Apa maksud Pakistan tu? Hindustan, tanah Hindu. Kalau Tartarstan, tanah Tartar. Pakistan, okey, apa jawapannya Osman? Osman, turn on mic. Okey. Okey, apa jawapannya? Pakistan. Kejap. Cik dah Google Okey. Jawapannya? Anas ada jawapan? Akronim Ha? Akronim ke? Okey, Pakistan tu kan ada konflik Pakistan dengan India. India ni mostly Hindu, dia dipanggil sebagai Hindustan, tanah Hindu. Pakistan maksudnya tanah suci dalam bahasa Urdu. Paki itu suci sebab dibebas daripada cengkaman dan peperangan Hindu. Maksudnya orang Islam saja di situ. Pakistan, jadi tanah suci kita, umat Islam di situlah Pakistan tu. Tanah Hindu, go to your land. You are Hindu, go to Hindustan. You are Pakistan, here Islam suci, come to Pakistan. Ini tanah suci. Itulah dia Anas ya. Okey, baik itulah. Okey, sekarang kita tanya pula. Kita buat kuis sekejap antara Anas dengan Osman. Siapa dapat jawab dulu Okey, soalan yang pertama. Lembu ini disebut namanya dalam Quran, ada kaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Jawapan dia apa? Ada kaitan dengan lembu, ada kaitan dengan kesesatan, ada kaitan dengan Nabi Musa alaihissalam, iaitu huruf S. Samiri kira jawab dah betul, Samiri. Apa ni? Anas pernah dengar tak Samiri? Pernah. Dengar tak pernah? Sebagai dalam Al-Quran. Okey, bagus ya. Muka pun nampak, muka baru berwuduk ya. Subhanallah. Okey, soalan yang berikutnya senang je. Antara Suhailah dan Nur Fahira. Okey, soalannya, Turki ada berapa negeri? Banyak. Banyak. Anatolia lah satunya ke? Turki ada 81 negeri. Okey, kenapa? Sebab majoritinya pelajar UPSI, pendidikan dari Islam kena awak cuba kaji Turki ni sebab dia akan memberi kekuatan jiwa, sebab Turki ni tamadun yang sangat hebat, budaya yang tinggi. Dan kita ni Melayu ni tamadun tinggi ke tamadun rendah? Tinggi. Tinggi ke? Sebab tu kalau orang Turki yang betul-betul hebat ni, kalau dia bergaul dengan kita ke pelajar ke, dia akan, pepatah dia ada sebut seperti arnab. Maksudnya, bila dia tengok kita ni, arnab ni kan jinak, tapi dia lari laju tak? Arnab comel, jinak, tapi tiba-tiba hilang laju. Itulah dia orang Turki. Kalau dia tengok kita ni macam hampeh je, macam pemalas, dia akan hilang macam tu je. Sebab dia boleh tinggi, dia tak biasa dalam budaya rendah. Macam malas, last minute ni macam sebab tu dia anggap, ada pepatah yang nyebut bahawa jadilah seperti arnab, supaya kita bila orang tu macam hampir ke hilang dalam kesepian macam tu je, tinggalkan. Okay. Tanya pula kepada Osman tadi belum jawab kan, kenapa kita kena jadi seperti mentari? Apa? Kenapa kena jadi seperti matahari? Seperti matahari. Kenapa? Sebab matahari ni kan dia bersinar. So kita sebagai manusia sepatutnya kena lebih menyelam. Itu jawapan biasa.
Yang luar biasa sikit jawapan. Membakar diri. Tu lilin. Okay, saya nak benar jawapannya bersifat falsafah apa? Okay, come on, Upsi. Memberi cahaya Ibu kandung pada orang lain. Kehidupan dari dapat menyinari kehidupan manusia Pada orang lain. dan semesta. Okay, saya tak nak jawapan sinar. So, jawapan sinar saya bagi markah 1 je. Saya nak jawapan yang 10. Cuba imajinasikan. Okay. Okay. Jawapan yang luar biasa. Come on, guru kafah pakai ekonomi Islam. Jawapan yang luar biasa. Tiba-tiba sepi semuanya. Come on, jawapan luar biasa. Okey, tadi banyak jawapan menyinari, saya tak nak jawapan menyinari, jawapan yang lain. Matahari orang faham banyak manfaat, tapi bila kita keluar kena matahari kena payung. Jadi kita tak kena dengan kata-kata sendiri. Okey, itu jawapan yang bagus juga. Apa lain? Satu jawapan contohnya. Kata Mevlana, jadilah seperti matahari, tak pilih siapa pun untuk disinari. Timur, barat, utara, selatan, kemuncak, di bawah, rumput, gunung, semuanya disinari. Tak pilih siapa pun untuk disinari. Matahari. Yang kedua, matahari bekerja dalam sepi, tak mencanang, tak berbunyi tetapi tetap bersinar megah di seantero dunia. Jawapan lain, silakan. Yang kulihat hanyalah Anas bermain janggut. Gitu ya. Jadilah seperti matahari dan bumi saling berpandangan antara satu sendiri, bagaikan dua merpati dua sejoli. Kau dari tadi asyik bercinta sahaja, Anas. Okey, tadi dia sebut merpati sejoli. Okey, boleh saya ingat satu ayat ni. Kalau orang kahwin kan, siapa sini yang dah berumah tangga? Fikri dah berumah tangga? Belum. Hafiz tak Hafiz? Hafiz dah? Saya pun belum. Asal lah dah. Malam inilah malam merpati, terbang manja ke sarang dan indah. Malam inilah malam dinanti dua jiwa bercantum mawadah. Kerana perkahwinan tersangat indah, kitab terbaru hidup berdua. Terbit fajar tenggelam senja, siang tersenyum, malam ketawa. Tumit pengantin lembut ditilam, bantal terguling pun dengar debaran. Dendam si bujang berapi disekam, gundah si dara tidak terselam. Maka berlayalah perahu cinta untuk tenangkan gelora. Bismillah dibaca, selawat dibukakan, maka bercantumlah malam cinta pengantin dua sejoli. Kita silakan pengantin perempuan untuk masuk. Okey. Muhammad Luqman, tadi saya nampak mana Muhammad Luqman. Kita tiba hilang di bawah arus. Ya saya. Okey, Muhammad Luqman, jurusan apa? Animasi. Animasi, sebab itu muka awak penuh karakter ya? Ya, betul. Okey, kalaulah awak diberi peluang untuk jadi suara karakter apa yang sesuai dengan awak? Saya karakter apa? Karakter kartun untuk suara saya kecil. Yalah, kartun apa? Alamak, kata apa? Kartun Tarzan. Tarzan? Oh, lama saya tak dengar. Boleh tak buat bunyi Tarzan sikit? Tarzan dia bunyi sikit je. Cik. Okey, cuba. Cuba. Tarzan.
Bos malam saya tengok movie dia, tapi saya nak buat dekat sini, saya takut. Tak apa, ramai nak tahu rindukan Tarzan ya. Tu Anas dah bunyi. Anas dah bunyi kan? Anas kawan. Saya selalu dengar Lokman ni buat bunyi Tarzan dalam tandas. Okey, buatlah. Malu-malu. Boleh cuba Lokman. Jangan malu Lokman. Jangan berasa ke Lokman. Dia dah biasa buat kan. Saya Tarzan Islami. Dia Tarzan Islami ya. Kalau Tarzan dekat karakter Tarzan Islami dia tak pakai macam itulah ya. Tak pakai syawal lah. Apa jubah? Saya tengok Tarzan dia pakai jubah, alhamdulillah. Tu dia. Okey. Kalau dia beri peluang untuk buat karakter animasi, watak apa yang awak akan jelmakan untuk jadikan sebagai ikon baru dunia Islam dalam kartun? Saya nak buat karakter yang ada cacat penglihatan tapi mampu menjadi seorang ketua, insyaAllah. Nama dia? Nama dia Fatih. Al-Fatih. Al-Fatih? Okey. Awak pernah sampai ke Turki? Belum lagi. Okey, kalau adik-adik ada peluang rezeki pergi jauh, pergilah. Kalau dah Mekah Madinah, pergilah ke Turki ya. Mungkin kita boleh follow jejak Rasul, insyaAllah. Amboi. Okey, Turki ni dunia kehebatan. Okey, sebab itu saya bagi anda imajinasi, sebab untuk subjek komunikasi ni perlukan juga kepada imajinasi. Kalau kita berucap kena imajinasi. Kalau saya baca berita ke apa ke, macam teks ke apa, kena bayangkanlah. Kita dapat teks kosong tapi tentang isu ibu yang kematian anak, kena menjiwai teks juga. Kadang-kadang kita baca teks tentang banci yang mengorbankan ramai nyawa, tapi kita bergembira, suara dari segi teks nada pun nampak tak menjiwai. Assalamualaikum. 8 terkorban dalam satu kejadian gempa bumi yang berlaku di Yogyakarta. 6 terbunuh. Kadang-kadang kita, itu maksudnya kita tidak menjiwai ya. Okey, cuba Luqman sebut tentang 11 lagi kematian hari ini akibat COVID-19. Berapa 11 kematian? Okey. Hari ini terdapat 11 lagi kematian disebabkan oleh virus COVID-19 dan 1000 lagi kes terbaru yang dilaporkan untuk hari ini. Jadi kita terus pada laporan seterusnya. Okey. Menjiwai ke tidak? Apa dia? Sebagai komen saya, sebab kita dalam visual tadi Luqman macam tengok atas-atas, maksudnya dia tidak ambil indah lah. Sebelah mati. Dia punya cara pandang pun penting ya. Tadi awak pandang atas, maksudnya kita tidak empathy. Macam mati tu macam matilah kau. Cara kita positioning kita punya mati tu pun ada impak kepada, sebab kita dalam dunia visual ni sangat bahaya. Sebab kalau awak buat kartun sekalipun, kalau awak buat sudut pandang ni macam mana? Kalau kita belajar filem, dia kerana kita nampak kamera tu atas, maksudnya orang tu yang tinggi taraf dia. Lebih power. Bawah, jawab. Tadi lagi satu, kalau kita bercakap, tadi macam saya tengok Luqman dia banyak kelip mata, maksudnya dia tak begitu fokus. Dan itu kematian. Kalau orang mati ni kita macam very careful, very santun. Dan tadi awak buat macam 11 lagi mati, mesti kita macam tidak menghayati, tak menjiwai empathy kematian tu. Bila nak pergi ke next terusnya tu, kita kena ada stop kejap. Baru pergi ke next berita berikutnya. Supaya kita nampak kematian tu betul-betul kita hargai. Susah kita nak mencapai ni, terutama kalau melibatkan record. Orang akan tengok gaya bahasa muka kita, body language semua sangat mencapai. Siapa sini ada habit kalau berucap? Betulkan tudung ke, main rambut ke, main janggut ke, main hidung ke, main telinga ke? Dia tak perasan. Kawan kita lebih perasan. Okey, apa awak punya habit? Saya? Okey, cakap ke tengah garu-garu ke apa? Saya suka pandang atas. Saya suka pandang atas. Betul. Okey. Apa ada di atas tu? Betul. Dia macam tengah cari idea ke, dia suka pandang atas. Okey, memanglah betul kita kena ke langit ilahi ya, tapi dalam konteks komunikasi kena fokus kamera. Okey, tengok atas, lagi apa yang lain? Apa? Pegang pen. Lagi? Goyang. Kaki goyang?
Okay, sebab tu kalau latih berucap saya suruh awak record. Bila kita record, kita dapat menggaji kat mana kelemahan tu, kita tak perasan ya. Okay, cakap laju. Sebab tu kita cakap macam ada konduktor. Saya berucap ini adalah tangan kita tu atau pemenang tu menjadi konduktor. Bila kita laju, pen tu boleh membantu. Macam kita buat akbar tadi kan, dia macam ketuk-ketuk kan. Sajadah. Maksudnya dia, rima tu dia mainkan dengan ketukan tu supaya ketukan tu memandu kita punya kelajuan. Saya hari ini akan cuba untuk, maksudnya bila kita ada ketukan tu, dia berpraktis kita supaya ikut tempo yang terlalu laju. Pernah dengar kan teknik Al-Baghdadi kan? Dia ketuk tu, dia nak guide kita punya kelajuan. Nama saya Muhammad Fikri Ramlan, berasal dari Negeri Sembilan, latihan awal lah. Bila kita biasa, kita ingat, laju ni, kembali pada Al-Baghdadi tu, ketuk. Okay, ingat rhythm. Sebab kita bercakap ni ikut rentak jantung. Kalau kita jantung laju macam aku cintakan kau, sebab tu orang nak ucap cinta ni dia laju sebab dia nervous. Actually, I dah lama minat you. Maksudnya dia takut-takut sebab jantung dia laju. Sebab tu dia push. Laju. Kalau awak tenang je, actually, I dah lama suka dia. Maksudnya dia relax sebab dia memang dah prepare nak ucapkan cinta. Fikri dah ada pasangan ya? Ya? Belum ketemui. Okey, nak yang macam mana? Gadis madrasah ke? Macam mana? Mungkin saya ikut pilihan mak saya. Wow. Sekarang umur berapa? Saya baru 19. Ya ke? Lahir tahun? 2001. Oh, ya ke mudanya, ya Allah. 2001. Pakcik dah first year okay. 2001, okay, awak umur 19 kalau ikut mak pilih yang mak pilih? InsyaAllah lah, itulah saya punya perancangan. Kalau dia bagi yang umur 42, okey? Saya lah buat pilihan. Okey. Okey, berikutnya kita nak, okey, sekarang pukul 11. Mungkin banyak saksi yang lain kan. Okey, ada tak sekarang ni apa soalan? Okey, saya nak tanya soalan. Okey. Apa beza pengucapan awam dengan pengacara majlis? Ucapan awam kita berucap sebagai mungkin rasmi, pemidato. Macam majlis ni betul-betul kita guide acara. Jadi host, jadi MC. Ya, macam saudari kita tadi jadi MC, itu pengacara. Yang speaker ni, pengucapan awam adalah speaker yang boleh berucap di bila masa. Tetapi pengacara ni dia mungkin biasa hanya terhadlah sebab dia memandu acara. Speaker ni dia lebih bebas untuk berkarya dengan berbagai tajuk. Okey, soalan lain? Assalamualaikum, saya nak tanya. Apa tadi soalannya? Macam mana kita nak kekalkan nada kita bercakap tu dalam pengucapan awam, macam contohnya dalam pembentangan proceeding ke, macam tak tahu nak cakap nada yang betul tu macam mana. Okey, nada yang betul ya. Tengok tahap keseriusan pembentangan tu. Kalau sekat meeting 3-4 orang je, macam sembang je lah. Tapi melibatkan institusi, awak mewakili UPSI ke, mau melibatkan agensi mesyuarat semua, kena lebih yang nampak wibawa jugalah. Tak terlalu gagap, tak terlalu meleweh. Tahu tak meleweh? Hari ni saya nak bentang lah ya. Isu ekonomi, kita dengar pun tak semangat ya. Sebab kita ni, zaman sekarang kan zaman Google Meet, orang boleh rakam. Bila orang nak buat tinjauan balik, macam orang kata tak layak untuk jadi rujukan sebab tak meyakinkan penyampaian dia. Kecuali lah awak ni sakit ke apa ke, dimaafkan lah. Tadi saya dah kongsikan banyak perkara sebab awak ni Persatuan Islam kan. Sebut musibah dalam komunikasi itulah. Apa musibah kita tadi? Musibahnya kita bunyi gangguan bunyi U itu dah diharamkan mulai hari ini. Yang kedua, tidak faham isu yang nak utarakan. Yang ketiga, salah pilih kata. Contohnya, 2 orang
mampus dalam kejadian tembak menembak. Maksudnya salah guna perkataan, maksudnya sama. Kita nak pilih mati ke, wafat ke. Mak saya dah makat semalam, jadi memang kita faham, tapi itu kegunaan dia di luar konteks ya. Okey. Sebelum aku wafat, aku tak mahu semua orang ni salah pilih konteks. Okey, apa lagi dosa-dosa dalam komunikasi? Dosa-dosa tersilap fakta, okey. Contohnya dia umumkan, dipersilakan Yang Berhormat Osman bin Yaakob Osman bin Hamid kan? Salah fakta. Terima Perdana Menteri Malaysia iaitu Sri Najib Tun Razak, kan dia dah tamat dah. Tiba-tiba awak masih umum nama PM yang sama. Dia akan mencipta kontroversi, kesalahan, impak yang lain. Okay, apa lagi musibah dalam komunikasi? Suara terpecah ya. Assalamualaikum, nama saya Fikri. Dia ramai tiba suara terpelik on ke. Okay, dah jadi isu lain pula ya. Okay. Ataupun apa lagi musibah komunikasi? Tiba-tiba awak disihir dengan berucap tiba-tiba pengsan. Itu boleh berlaku. Ataupun dapat sistem audio yang hampir meter dah jerit suara tak keluar pun sistem audio out. Sebagai speaker kena tahu apa musibah yang boleh berlaku. Okay, awak memegang banyak fakta-fakta, tiba-tiba awak pegang kertas yang banyak, tiba-tiba semua jatuh. Tersasul. Tiba-tiba kertas tu hilang, kertas fakta tu. Saya akan umumkan 10 agenda utama, tiba-tiba hilang dah. Itu musibah. Tiba-tiba kalau macam di luar negara, musibah yang lain, tiba-tiba ada orang tembak. Target lah speaker tu. Pernah berlaku kepada Perdana Menteri negara mana? Benazir Bhutto, negara mana? Okey, kejadian ini berlaku ketika Fikri dilahirkan ya. Cuba Google Benazir. Benazir ditembak. Jawapannya. Kalau Google nampak apa? Perdana Menteri negara mana? Mana Anas ni? Saya. Okey. Benazir Bhutto ditembak ketika berucap dia adalah Perdana Menteri negara mana? Pakistan. Ya, Pakistan. Okey, itulah dia musibah komunikasi. Itu lagi musibah audiens tak beri perhatian sebabnya kita tidak menarik. Cakap pun panjang-panjang, lepas tu topik bosan. Jadi orang pun buat kerja lain, tengok phone, tak dengar. Itu antara musibah tak? Hujan? Okey, lagi apa? Tersasul. Line terputus. Kalau bukan melalui internet, kalau dipentas? Mikrofon maklumat tak sampai. Pemakaian tak elok. Pemakaian tak betul. Pakai tak sesuai. Okay. Sakit perut. Tiba-tiba tudung terselak, tiba-tiba nak pergi tandas, tak pergi kawal. Tak study awal, so kalau plan tu tak merancang tu satu musibah dan juga satu dosa ya. tak study dulu. Study tak cukup, kena menghayati. Penting tak research? Research pun tak research. Jadi Satu kajian. research, yang kedua kena reaffirm. RNR, research you boleh dapat maklumat tapi tidak tepat. Kena reaffirm. Tempat kajian. Betul. Sometimes ada orang rasa dia dah biasa buat, so bila nak buat tu dia spontan je, dia rasa dia boleh buat spontan. So tak boleh lah macam tu kan. Okey, kadang-kadang memang memerlukan fakta dan upgrade ilmu. Sebab sekarang ni COVID, status 19, status COVID, yang awak update tu status yang seminggu lepas, dia tak terkini. Kena always upgrade. Upgrade your knowledge, upgrade your credibility, upgrade your presentation, upgrade your style. Okay. Apa ni Anas, faham kat mana? Di Kuantan. Kuantan? Okey. Apa asal usul nama Kuantan?
Sekejap, saya beri tak ingat. Daripada buah silap. Tak apa, nanti kaji yang okey, kita ada masa lagi 7 minit sebenarnya. Ada soalan lain? Saya ada soalan. Macam mana selalu Abang Fitri selalu macam kalau nak keluarkan falsafah tu sekelip mata je terus keluarkan falsafah, apa jenis falsafah, metafora, bola. Okey, contohnya macam Anas, apa benda yang awak paling minat sekali kita buat ranking? Contohnya muzik ke, bola sepak ke, kartun ke, apa yang awak paling minat sekali? Bagi topik ni awak akan macam kacang lah. Senang. Semua saya minat apa? Sukan lah. Bola sepak. Sama juga macam saya memang minat bahasa, jadi memang terkeluar automatik lah. Sebab saya daripada baca, walaupun saya dah memang boleh buat, tapi saya upgrade lagi, baca lagi. Sebab kita ni kan manusia, mudah lupa, kita ni mudah terasa bosan, walaupun benda tu kita menarik, tapi kita dah pilih banyak kali. Macam penyanyi lah, katakan orang-orang dia nyanyi lagu tu dah 1000 kali, mesti dia bosan dah, walaupun lagu tu sedap kan. Dia mesti nak cari cara lain untuk sampaikan lagu tu. Lagi satu, bahasa berubah ikut zaman. Zaman dulu kalau bawang bermaksud bawang, ialah tumbuhan, tapi sekarang bawang maksud apa? Gosip. Umpat. Bawang. Kalau dulu payung bermaksud payung, tapi zaman sekarang payung maksud apa? Belanja. Macam mana bahasa boleh berubah? Kalau dulu kita rasa apa lagi yang berubah? Kacang maksudnya apa? Kacang senang. Mudah. Okey. Dalam bahasa Inggeris apa? Easy. Peanut. Pepatah yang senang apa? Piece of? Peanut. Piece. Cake. Cake, ya. Piece of cake ni maksudnya senang lah. Okey, zaman dulu apa maksud kunyit zaman sekarang? Okey. Padahal macam makcik tak tahu pun kan kenapa boleh berubah. Apa lagi bahasa yang dah pun berubah? Bahasa berubah. Tadi dia sebut bawang. Bawang, serai, kunyit, halia semua dah sebut. Apa lagi yang berubah? Payung, kacang. Sidai. Kencing. Kencing macam tipu ya? Kawan kencing apa ya? Sidai? Lambat datang. Tu besi kan? Pisang apa maksud pisang? Buset. Cuba tanya dengan profesor-profesor kan, dia tak tahu kan? Jadi macam-macam bahasa telah pun berubah, kena upgrade bahasa. Okey. Kalau sama juga kalau tengok bahasa Sanskrit kan? Sanskrit. Contoh bahasa Sanskrit yang indah. Okey, selain daripada matahari, apa lagi kita gunakan matahari? Mentari lagi? Surya. Okey. Lain? Macam Nirmala? Yang suci. Okey. Bersih. Itulah dia, banyak nak kena buat kelas ni. Harap dapat jumpa depan-depan supaya dapat saya merotan. Okey, apa maksud Bagaskara? Bagaskara. Maksudnya matahari. Bagaskara. Aksara? Perkataan. Huruf. Kalau tuna aksara? Buta huruf. Buta huruf. Tuna aksara tu maksudnya buta huruf. Dan sekarang ni pun, kalau hashtag, kalau guna hashtag guna apa? Tanda pagar. Cuba hari ni guna lain sikit, guna
Dwi Pangkah. Apa? Dwi Pangkah. Dwi Pangkah. Oh, Dwi Pangkah. Sikit gunakan Dwi Pangkah Upsi, Dwi Pangkah Islam untuk masuk ke laman kami. Maksudnya Dwi Pangkah. Tu Sanskrit. Kan ini bahasa banyak digunakan di Singapura. Contohnya www.upsi.com.my/Islam. Okay, slash tu nak ganti dengan apa? Palang. Palang. Lain? Okay, cuba guna garis miring. Garis miring. www.facebook.com/garis-miring Anas Muhammad Farid. Dia garis miring. Bukan awak yang miring tapi garis tu yang sedikit miring. Miring. www.com/garis-miring. Gunakan Dwi Pangkah Cinta Islam. Sebarkan maklumat di maklumat website kami www.upsi.com.my/garis-miring. Apa-apa. Nampaklah sikit kelainan dalam memberikan presentation, memukau hadirin, tawan audiens dengan bahasa dan tawan dengan fakta yang meyakinkan. Mukadimah tu sangat penting. Mukadimah sebab every second count, setiap saat penting. Kalau mukadimah begitu hambar dan pudar, ia akan memacu audiens untuk kembali lena dibuai kebosanan. Sebaliknya, bangunkan mereka dengan aksara, bangunkan mereka dengan kobaran semangat bagai sekarang. Moga ada impak kepada mereka yang menikmati ilmu yang anda sampaikan. Okay, jelas ya? Jelas. Okey, jadi masa 5 minit lagi untuk tanya soalan sebelum saya membuat penggulungan. Saya ada soalan. Silakan. Okey, saya bertanya-tanya. Okey, saya sebenarnya dalam bidang perubatan, saya dalam bidang farmasi. Itu saya nak tahu ada beza ke pengucapan awam dengan di sektor di skop hospital. Macam kalau yang saya tahu, yang kami belajar perlu ada dalam pengucapan kami perlu ada terapeutik juga, perlu ada unsur-unsur rawatan tu. Tapi saya rasa macam kalau nak sembang dengan pesakit, saya tak tahu macam mana nak mula hanya mendengar ataupun mula berbicara. Okey, soalan yang sangat bagus sebab suara pun jadi satu terapi kan. Bayangkan kalau mak kita nak kejut bangun ya, ataupun nanti Osman dah berkahwin, isteri nak sekejut bangun. Oi bangunlah, oi bangunlah. Apa perasaan sebagai malam pertama isteri dah kejut ya? Ni malam pertama, pagi esok isteri dah kejut macam tu. Apa perasaan Osman? Ataupun Osman bangun-bangun pagi, tiba-tiba yang kejutnya, nya bangunlah bang, tiba-tiba, oh terkejut Osman ya. Suara adalah satu anugerah dan terapi. Kena suara yang mendamaikan jiwa. Yang Safika tadi bila awak cakap, suara awak pun dah kategori terapi dah. Dia anugerah suara guru kafah yang baik ya. Maksudnya pemilihan perkataan itu sangat penting. Okay, adik dah sihat ya, insyaAllah boleh. Apa ayat yang menyakitkan dia? Kalau walaupun suaranya baik, tapi kalau ayatnya tak best juga. Contohnya macam, okay puan makan ubat ni, walaupun puan tak ada harapan dan nak hidup, makan juga ya. Apa jadi kalau macam tu? Mestilah orang tu tersedak semua kan? Puan insyaAllah Allah yang sembuhkan, nanti insyaAllah ubat yang bagus. Dan sebenarnya pun juga pesakit memang dia makan ubat ni, insyaAllah sembuh. Jadi saya memang doakanlah. Bismillah, insyaAllah minum. Kalau apa-apa bantuan bagi tahu je. Level of voice tu juga penting. Kerana kalau BBC tak sesuai. Cik dah makan ke ubat ni? Kalau dah makan, nanti kita cuba lagi lepas ni. Tak sesuai. Jadi, cuba Anas jadi ahli farmasi bagi ubat. Tengok orang tu nak sembuh ke tidak. Cuba suruh pujuk dia makan ubat. Nanti awak jangan lupa makan ubat ni ya. Malah ini memang sangatlah. Maksudnya pemilihan perkataan, intonasi sangat penting. Intonasi tu yang penting. Macam kadang-kadang kita terlalu garang ya. Kena check lah, kena lower the voice. Okay. Cuma bagi fakta yang dia, sebab farmasi ada kaitan dengan kesembuhan. Jadi bagi fakta-fakta yang wow, insyaAllah 3 hari ni dia keluar ni. Maksudnya kita yakinkan dia 3 hari. Okay, macam ni. Kita tak boleh dia terlalu dakwah dia. Ubat ni kematian itu pasti
Allah dah janjikan dalam surah Al-Quran yang bermaksud kematian itu pasti. Awak juga disakiti adalah ambang kematian yang membawa kepada maut. InsyaAllah taubat tak diterima sebelum pintu saya itu berdakwah bersakit. Ya, jadi maknanya kena pemilihan kata yang sesuai, tengok situasi. Rumusannya, the right time, the right place, the right word, the right thing. Okay, apa dia Osman? Right The place, right place, okay. right word, right apa? Right time. Right time. Okay, contohnya Osman nak pergi bantu pelarian Syria, nak pergi makanan, tiba-tiba bawa budu, cencalo, sambal hijau dan jamu pelarian Syria ya. Dia makan tak? Orang Syria nak makan apa? Roti lagi? Roti, air, minum air. Dia makan macam mana? Okey, awak nak jamu orang Melayu yang monsun, kena monsun banjir, tiba-tiba awak bawa ke dia makanan makaroni macam makcik kampung kat Ganu Okey, lagi bawa apa? Bawa makcik-makcik yang kecil manis awak bawa bubble tea. So not the right time, not the right place, not the right person, not the right item. Kita berucap check, the right person. Kita nak cakap pasal isu ekonomi ni. Padahal audience budak tadika. Awak dijemput bagi talk dekat mahasiswa kampus lain, tapi yang datang budak-budak darjah 1, topik pasal pembangunan mengangkasakan ekonomi global dan impak COVID-19 kepada siswa-siswi dan berkenaan pijahnya kepada pemikiran paradigma. Audiensnya budak tadika. Sesuai tak? Tak. So not the right time, the right place. Kena ubahlah. Virus yang bahaya. Virus ni bahaya tak adik? Bahaya. Bahaya. Jadi kita kena makan apa? Makan ubat. Kalau sakit pergi ke hospital. Okey, senang-senang lah. Sebab dia budak tadika. Okey, so sangat jelas apa kita buat. Doakanlah COVID cepat berlalu, saya dapat berjumpa anda semua daripada depan, kita dapat curahkan lebih banyak ilmu, moga-moga lebih ramai sampai ke tahap yang lebih baik ya, insyaAllah. Dan sekian saja perkongsian saya untuk hari ini, moga bermanfaat, moga-moga digunakan sakinah dalam kehidupan kita dan moga-moga ada baskara ilmu yang sentiasa bersinar, bekerja dalam sepi tetapi impaknya tetap bergelora sepanjang usia ke akhir masa. Dengarlah akal budaya itu direnung, moga berpadu sebagai ilmu, pancikan ia laksana payung, dirgahayu kan teguh pak teguh. Sekian, terima kasih, jumpa lagi, assalamualaikum.